Okay, kelas nampak tak slide dia? Can you see the slides? Nampak ya? Can. Okay, suara saya pun jelas ya? Sangat jelas. Sangat jelas, okay. Alright, so hari ni saya pakai cermin hitam sikit pasal panas sangat. Okay, so just to cool down. Alright, selamat petang semua. Okay, welcome back to my class. Okay, today kita dalam minggu ke-8 minggu ke-8. Dan hari ini kita akan mulakan dengan bab tingkatan 5. So dalam bab tingkatan 5 ni cikgu start dengan bab 1 dululah. Okay. So cikgu akan start dengan bab 1 dulu, iaitu kedaulatan negara. Okay, kedaulatan negara. So today as usual, I will go through the slide, this whole slides that you're going to get today. Kalau kamu tengok dekat chat area, dia dah ada link untuk slides tu. Okay, so itu adalah slide untuk bab 1. Lepas tu cikgu juga telah sertakan 2 soalan struktur. Okay, 2 set soalan struktur. Okay, untuk bab ini. Okay, the famous question that can come out in this bab. Okay, bahagian bab ini. Okay, shall we start? Class, are you ready? Okay, let's start ya. Alright. Okay, yang pertama dalam bab ini ialah 1.1, konsep kedaulatan. Okay, dekat bahagian konsep kedaulatan ni kelas, apa yang penting kat sini ialah dia punya definisi. Definisi kedaulatan dan pemahaman kedaulatan kepada pelajar tersebut. Okay, dia ada banyak definisi kedaulatan. Dia ada kedaulatan dari segi tradisional, dia juga ada kedaulatan dari segi moden. Okay, so awak kena faham betul-betul apa maksud kedaulatan ini. Konsep tu kena faham. Ya. Okay, kita tengok. Konsep kedaulatan ditakrifkan sebagai kekuasaan tertinggi dan kewibawaan sesebuah negara yang bebas serta mempunyai hak untuk melaksanakan pemerintahan dan pentadbiran negara. Okey, so maksudnya kedaulatan ni ditakrifkan sebagai kekuasaan tertinggi. Ini penting. Apa maksud kedaulatan? Ialah satu kekuasaan tertinggi. Okay, kekuasaan tertinggi dan kewibawaan sesebuah negara yang bebas serta mempunyai hak untuk melaksanakan pemerintahan dan pentadbiran negara. Okey, kedaulatan negara kita dapat dilihat sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka dah wujud dah kedaulatan di negara kita. Kemerdekaan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957 dan pembentukan Malaysia pada 16 September 1963 pula telah mengukuhkan dan memantapkan lagi kedaulatan di negara kita. So maksudnya kat sini kedaulatan tu ialah satu kekuasaan tertinggi. Okey, satu kekuasaan tertinggi, dan untuk negara kita, kita dah dapat kedaulatan ni sejak pemerintahan Melaka lagi. Sejak zaman Kesultanan Melaka lagi dah ada konsep kedaulatan ni di negara kita. Lepas tu bila kita merdeka diperkukuhkan lagi konsep ini. Okey, lepas tu bila kita dah jadi Malaysia diperkukuhkan lagi konsep kedaulatan ini. Okey? Okey, takrif kedaulatan dalam bahasa Yunani. Okey, ini kita tengok semua definition, definisi kedaulatan mengikut bahasa-bahasa tertentu. So kalau kamu ikut bahasa Yunani, kedaulatan ialah supernus atau superanus yang bermaksud agung atau tertinggi. So basically kedaulatan ni ialah satu status yang tertinggi atau satu pentadbiran yang tertinggi. So in bahasa Yunani itself is called as superanus ataupun superanus. Okay, supernus ataupun superanus yang bermaksud tertinggi.
Perkataan ini merujuk kepada negara yang bebas dan merdeka. Sebuah negara yang bebas dan merdeka barulah dikatakan sebagai sebuah negara yang mempunyai kedaulatan. Okey, itu adalah dari segi Yunani. Kalau bahasa Arab pula, okey, mengikut bahasa Arab, perkataan kedaulatan dalam bahasa Arab berasal daripada kata daulah yang bermaksud kuasa pemerintahan sesebuah kerajaan. So dari segi bahasa Arab, daulat itu datang daripada perkataan daulah yang bermaksud kuasa pemerintahan sesebuah kerajaan. Kuasa yang memerintah kerajaan itulah yang dipanggilkan sebagai kedaulatan. Are you clear so far, class? Tentang konsep ini? Okay, we are at the konsep. Pelajar yang baru masuk, kita dekat konsep kedaulatan. 1.1, bab tingkatan 5, bab 1. So kita dah tengok apa masuk konsep kedaulatan secara umum. Lepas tu kita dah tengok definisi kedaulatan dalam bahasa Yunani. Dan sekarang kita tengok definisi kedaulatan dalam bahasa Arab. Okey, dalam bahasa Melayu pula, kedaulatan merujuk pada perkataan daulat yang bermaksud kekuasaan tertinggi terhadap pemerintahan negara. So overall, if you want me to make a conclusion, I would say kedaulatan itu sebenarnya adalah kekuasaan tertinggi. Okey, tak kiralah dalam sebuah negara atau kerajaan, itulah yang dimaksudkan sebagai kedaulatan. Okey. Itu adalah definisi kedaulatan, kelas. Yang saya baru sebut tu semua adalah definisi kedaulatan. Now kita akan tengok takrif kedaulatan mengikut Aristotle. Aristotle merupakan seorang falsafah Yunani. He's a Yunani philosopher. Okay, philosopher Aristotle. So apa kata beliau tentang kedaulatan ini? Kedaulatan merupakan kuasa tertinggi. So kalau kamu tengok semua definisi pun ada perkataan ni, kelas. Kuasa tertinggi dalam sistem pemerintahan sesebuah negara. Kedaulatan merujuk kerajaan yang terikat oleh undang-undang. So mengikut Aristotle, kedaulatan tu bukan saja kuasa tertinggi, tetapi ia juga merupakan satu kerajaan yang mempunyai undang-undang. Okey, apa pula kata Ibn Sina? Ibn Sina iaitu seorang ilmuwan Islam. Kedaulatan merupakan kekuatan dan kekuasaan sesebuah negara yang berasaskan semangat kekitaan bangsanya. So mengikut Ibn Sina pula, kedaulatan ini ialah satu kekuasaan atau kekuatan sesebuah negara mengikut semangat kekitaan atau semangat rakyat tersebut. So itu adalah kedaulatan mengikut pemahaman ataupun tarikh Ibn Sina, iaitu seorang ilmuwan Islam. Okay, until there you are okay, class? So far so good? I understand, saya memang faham, memang ada banyak takrif tentang kedaulatan ni, tapi awak tak perlulah risau sangat pasal benda ni, okay? So normally soalan-soalan macam ni atau takrif-takrif atau definasi-definasi ni akan keluar dalam bentuk objektif selalunya, okay? Okay, kekuatan semangat kekitaan yang diiringi dengan kekuatan semangat beragama menyebabkan suatu bangsa rela untuk berkorban demi mencapai cita-cita yang sama. Okey, itu adalah dari segi kedaulatan. Okey, mengikut Ibn Sina. Okey, what about ahli politik Perancis pula? Okey, apa pula kata ahli politik Perancis yang bernama Jean Bodin? Okey, Jean Bodin seorang ahli falsafah politik Perancis. Beliau pula mengatakan bahawa kedaulatan merupakan kuasa tertinggi. Okey, lagi sekali kamu nampak banyak sangat perkataan kuasa tertinggi ini. Okey. Kedaulatan mempunyai sifat kekal dan tidak mempunyai kuasa tidak terbatas untuk membuat undang-undang, untuk mentafsir dan melaksanakannya. So mengikut this Jean Bodin, he said kedaulatan tu kuasa tertinggi dan dia mempunyai hak untuk membuat undang-undang,
untuk mentafsir undang-undang itu dan juga untuk melaksanakan undang-undang tersebut. So all that, kuasa tertinggi itulah maksudnya kedaulatan. Okay, now we come to our pemimpin pula. Okay, apa kata pemimpin negara kita iaitu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri pertama. Apa pula takrif kedaulatan mengikut beliau? Okay, kedaulatan dibina berdasarkan prinsip kebebasan dan keadilan yang sentiasa memperjuangkan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. So mengikut Tunku Abdul Rahman, kedaulatan tu adalah berkaitan dengan prinsip kebebasan dan keadilan untuk memberi kebajikan kepada rakyat. Okay. Now, my tips lah ya, Selalunya kalau kata-kata daripada pemimpin tempatan kita tu, awak haruslah beri tumpuan sikit. Okay, kata-kata pemimpin kita, awak berilah tumpuan sikit kepada definisi tersebut. Okay. Okey, ini adalah definisi daripada Tunku Abdul Rahman tentang kedaulatan. Okey, seorang lagi pemimpin negara kita iaitu Tun Dr. Muhammad Saleh Abbas, iaitu mantan Ketua Hakim Negara. Faham tak apa maksud mantan? Siapa tak faham apa maksud mantan? Atau yang faham tu tolong bagi cikgu sikit apa maksud mantan? Cuba tulis kat chat area. Okay, Brian say don't know. Okay, siapa tak kata bekas tadi? Sekejap dah. Alamak, cepatnya. Okay, Natasha kata bekas. Yes, betul. Bekas. Bekas, ex, former. Yes, very good. Yes, mantan tu maksudnya the previous ketua hakim negara. Okay, the previous person. Ataupun bekas ketua hakim negara. Okay. Seorang yang pernah menjadi ketua hakim negara. Itu maksudnya mantan. Okay, Brian, are you clear? Okay, mantan means the former person. So this Tun Dr. Muhammad Saleh Abbas iaitu mantan Ketua Hakim Negara juga telah memberi sedikit takrif tentang kedaulatan. Okay, kedaulatan merupakan asas negara yang merdeka, healthy, memiliki kebebasan pada peringkat antarabangsa bersama dengan hak dan kuasa untuk mengatur urusan dalam negeri tanpa telunjuk asing. So beliau telah memberi erti yang lebih mendalam. Maksudnya kat sini, kedaulatan tu sebenarnya satu asas untuk negara yang sudah merdeka, memiliki kebebasan dan tidak perlu mengikut telunjuk asing. Maksudnya dia tidak, sesebuah negara itu tidak perlu mengikut negara lain atau tidak perlu diperintah oleh negara lain. Maksudnya sebuah negara itu sudah merdeka. Itu maksud kedaulatan untuk Tun Dr. Muhammad Saleh Abbas. Okay? Get it? Alright. Okay, pelajar yang baru masuk, awak punya link untuk slide ni ada dekat chat area ya. You can see there. Okey, sebelum saya masuk kepada jenis kedaulatan kelas, kita baru saja habis semua konsep kedaulatan. Okey, mengikut orang-orang tertentu, okey, mengikut bahasa Yunani, bahasa Arab, bahasa Melayu dan juga takrif-takrif yang telah diberi oleh tokoh-tokoh. Okey, oleh tokoh-tokoh. Okey, I'm going to stop share ni sekejap. Okay, let me share by slides. Okay, saya nak share by slides. Okay, dari sini ya, kita dah nampak. Ini takrif kedaulatan secara umum. Okay, I'm going to go through the slides again. Okay, apa yang saya nak kamu buat ialah saya nak bagi kamu satu aktiviti. Okay, what I want you to do ialah semua takrif tu saya nak kamu tengok keyword dia. Apa yang kamu rasa keyword yang sama? Okay, contohnya kuasa tertinggi. Ramai orang kata kuasa tertinggi. So, saya nak kamu tulis. Okey, kedaulatan sama dengan kuasa tertinggi lah satu keyword. Okey, lagi apa lagi yang ada kat situ? Okey, so just cuba lihat balik ya. Kat sini, okay, saya akan pergi kepada takrif yang pertama. Dari segi bahasa Yunani, okey, tengok perkataan yang famous seperti tertinggi. Alright. Okey, bahasa Arab,
Okay? I'm not going to say it. You look at it. Okay? Apakah yang the important point there? Dari segi bahasa Arab, this is the keyword, kuasa pemerintahan. Alright? Pasal lepas ni saya nak kamu buat satu konklusi tentang takrif kedaulatan ni. Okay, what about bahasa Melayu? Ada perkataan kekuasaan tertinggi. Alright? Okay. Mengikut Aristotle pula pun ada kuasa tertinggi. Ada, okay, mengikut Aristotle ada kuasa tertinggi. Lepas tu ada juga beliau menyebut tentang undang-undang. Okay, mengikut Ibn Sina, kekuatan dan kekuasaan sesebuah negara, semangat kekitaan, okay, itu adalah dia punya common word ataupun keyword. Mengikut orang Perancis ni pula ialah kuasa tertinggi juga. Okey, dan juga ada kaitan dengan undang-undang. Kamu tengok kat bawah ni pun ada sebut tentang undang-undang. Lepas tu mengikut Tunku Abdul Rahman ialah kebebasan dan keadilan. Dan mengikut mantan ketua hakim negara ialah kebebasan juga. Okey, kebebasan juga. Okey, daripada semua takrif-takrif kedaulatan ni, boleh tak kamu senaraikan kata kunci yang kamu boleh buat? Okey, bila saya kata apakah maksud kedaulatan, senaraikan semua kata kunci yang kamu ingat tentang kedaulatan ni. Okey, cuba tulis dekat chat area. Tak kira lah siapa kata apa. Don't worry about the person. Just apa ada dalam kepala kamu sekarang bila kamu dah baca semua takrif-takrif ni. Okay, I want more people to answer. Okay, Ketong dah bagi. Okay, Brian correct, mempunyai pemerintahan sendiri. Ketong say kekuasaan tertinggi. Okay, lagi. Kebebasan. Okay, Natasha. Wei Pin kekuasaan. Yunzi bebas dan merdeka. Very good. Lagi. Come on, the rest. Okay, Natasha, undang-undang. Okay, Liana, kekuasaan tertinggi, semangat kekitaan, terikat dengan undang-undang. Very good, Liana, very good. Okay, Shreya, merdeka daripada penjajahan luar. Yes, itu yang dikatakan oleh mantan tadi. Okay, bebas daripada telunjuk asing. Okay, itu maksud dia. Azizi, kekuasaan tertinggi dalam negara. Bagus. Lagi? Semangat kekitaan, yes, Natasha. Yi Cheng, kekuasaan tertinggi yang dapat mentadbir negara dengan bebas tanpa campur tangan kuasa asing. Correct, very good. Good try. Please put for everyone to see, ya, so that kita boleh bincang. Semua orang boleh nampak, ya. Jangan malu-malu. Okay, siapa lagi? So basically apa kamu nampak? Okay, basically what you saw, the keywords that you saw tentang kedaulatan yang fresh dalam kepala kamu, yes, kuasa tertinggi, kuasa pemerintahan, bebas daripada penjajah. Okey? Apa lagi? Terikat dengan undang-undang. Alright, lagi sekali. Kuasa tertinggi, kuasa pemerintahan, bebas daripada penjajah, terikat dengan undang-undang. Okay, so these are four or five keywords that you have seen dalam konsep kedaulatan. So basically kedaulatan ialah satu benda yang agak tinggi. Satu kekuasaan tertinggi yang ada dalam sesebuah kerajaan, dan kerajaan itu harus bebas dan merdeka, dan kerajaan itu harus terikat dengan undang-undang. Okay, as simple as that. Are you clear? Are you clear, class? Sesenang kan? Tadi nampak banyak sangat kan. Lama everybody want to see something. Everybody, ala Tunku Abdul Rahman lah, itulah, inilah. Banyak sangat definasi. But we can make our own conclusion. So daripada semua definasi itu, kamu pick up all that, kata kunci. So kamu boleh ingat, oh, kedaulatan maksudnya kuasa tertinggi, kuasa pemerintahan, negara mungkin merdeka, tidak perlu ikut telunjuk asing. Lepas tu,
sesuatu yang terikat dengan undang-undang. Yes, correct. Alright, so settle. Okay, so at least you faham sekarang apa maksud konsep kedaulatan. Okay, great. Okay, sekarang kita akan masuk kepada jenis-jenis kedaulatan. Okay, now I'm going to show in the slideshow. Okay, kita masuk slideshow. Okay, now kita pergi kepada next one. Wipin, oh yeah, I'm wearing a sunglass actually because I'm in a very hot area. Okay, sangat terang. So just trying to, cool down a bit. Thank you, Wipin. Okay, sekarang kita masuk kepada jenis kedaulatan. Jenis kedaulatan. So kalau kamu tengok di sini ya, kedaulatan ni ada kedaulatan tradisional. Ada beberapa jenis kedaulatan. Satu ialah kedaulatan tradisional, that one kamu kena tahu daripada Kesultanan Melayu Melaka lagi, okay, traditionally. Lagi satu ialah kedaulatan moden. Lagi satu kedaulatan undang-undang dan lagi satu ialah kedaulatan antarabangsa. So ada berapa jenis kedaulatan kelas? Ada 4 jenis. Yes, ada 4 jenis kedaulatan. Okay, ada 4 jenis kedaulatan. Great. Okay, jom kita tengok satu-satu ya. Okay, kedaulatan tradisional. Okay, kita tengok dulu kedaulatan tradisional. Traditional means olden days, ancient days. Okay. Okay, kedaulatan tradisional merujuk kepada sistem pemerintahan berkuasa mutlak. That is the keyword class. Fikir, masuk dalam kepala ni. Kedaulatan tradisional maksudnya ialah pemerintahan mutlak. Now, maybe you don't understand what's the meaning of pemerintahan mutlak. Okay, let me explain to you ya. Pemerintahan mutlak means maksudnya raja berkuasa penuh. Apa yang raja kata, rakyat must follow. Must follow. There is no other ways. Okay, rakyat kena ikut apa yang raja itu kata. Alright, rakyat tidak boleh membuat benda lain selain daripada apa yang dicakap oleh raja. That means the king has got the controlling power. The king has got the controlling power. Itu kita panggil sebagai kuasa mutlak. Okay? Itu adalah kedaulatan tradisional. So kedaulatan tradisional, the key word is sistem pemerintahan mutlak. Okay, siapa sini masih tak faham apa maksud mutlak? Nak cikgu ulang ke? Okay, mutlak means raja berkuasa penuh. You cannot argue or you cannot do anything else other than what the king has asked you to do. Full power. Yes, correct. Full power. Alright. Okay, kedaulatan ini wujud sejak zaman tamadun awal manusia lagi. Okay, this is traditional. That's why it's called as traditional. Kedaulatan negara kita pula berpaksi pada kedaulatan raja-raja Melayu. So last time, yes, last time negara kita pun berkuasa mutlak during the Kesultanan Raja-Raja Melaka dan sebagainya tu memang berkuasa mutlak. Okay? Okay, that is kedaulatan tradisional. Remember, kedaulatan tradisional berkuasa mutlak. Okay, next we go to, masih dalam kedaulatan tradisional. Kedaulatan tradisional terletak pada kekuasaan dan kewibawaan raja. So raja is everything. Raja merupakan pemerintah yang mempunyai kuasa tertinggi. Kedudukan dan kedaulatan raja diperkukuh oleh taat setia rakyat. So raja memang mempunyai kuasa tertinggi dan rakyat semua harus taat kepada raja tersebut. Okay, that is pemerintahan mutlak under kedaulatan tradisional. Okay, now we are going to kedaulatan moden. Okay. Nah, kedaulatan moden dikaitkan dengan idea kemunculan negara bangsa
selepas revolusi keagungan di England dan revolusi Perancis. So this modern thoughts, okay, the modern thoughts of kedaulatan only wujud selepas revolusi keagungan di England dan revolusi Perancis. After the revolution in England and after the revolution in France, barulah wujud kedaulatan moden. Dalam kedaulatan moden, raja tidak lagi berkuasa mutlak. Kedaulatan juga dikaitkan dengan hak rakyat dan kerajaan berperlembagaan. Maksudnya dalam kedaulatan moden ni raja tidak lagi berkuasa penuh. Rakyat mempunyai hak. Okey, rakyat mempunyai hak dan ada perlembagaan, ada undang-undang dalam kerajaan tersebut. Okey? Selepas Perang Dunia Pertama, kedaulatan dikaitkan dengan nasionalisme yang menggunakan unsur persamaan rumpun bangsa dan bahasa untuk membentuk negara bangsa masing-masing. Okey. So dalam kedaulatan moden ada 3 main words. Alright, hak rakyat, kerajaan berperlembagaan dan negara bangsa. Hak rakyat, kerajaan berperlembagaan dan negara bangsa. Okay, so it's no more pemerintahan mutlak. Pemerintahan mutlak is kedaulatan tradisional. Kedaulatan moden bukan pemerintahan mutlak, dia ada hak raja, ada perlembagaan, ada negara bangsa. Are you clear? Okay, yang lain okey ke? Okey. Cikgu, bolehkah saya kaitkan kerajaan berperlembagaan dengan demokrasi berparlimen? Okey, Ketung ada satu soalan kat sini ya. Kawan kita ni ada satu soalan. Dia tanya, cikgu, bolehkah saya kaitkan kerajaan berperlembagaan dengan demokrasi berparlimen? Okey. Ada kaitan. Okey, kerajaan berperlembagaan maksudnya kerajaan itu ataupun negara itu ada satu perlembagaan. Perlembagaan means undang-undang tertinggi. So contohnya kita kan Malaysia memang kerajaan berperlembagaan. Kerana kita ada satu set undang-undang tertinggi. Ingat tak last week kita belajar Suruhanjaya Red yang telah ditugaskan untuk membuat perlembagaan sebelum merdeka. So perlembagaan itulah yang kita ada sampai hari ini, but of course ada banyak tambahan kepada perlembagaan tersebut. Okey, demokrasi berparlimen pula maksudnya ialah negara kita adalah sebuah negara demokrasi yang mengutamakan hak rakyat. Okey, that's the difference between these two. Alright, Ketung? Okay. Okay, next. Kedaulatan moden lagi. Kedaulatan negara kita sebagai sebuah negara bangsa pula lahir hasil gabungan negeri yang dikenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu 1957 dan Persekutuan Malaysia 1963. So I would say negara kita telah berubah daripada kedaulatan tradisional pada zaman Kerajaan Melaka dulu, maybe those days, kedaulatan tradisional. Sekarang kita dah berubah kepada kedaulatan moden. Okey, kerana kita mempunyai hak rakyat, kita mempunyai perlembagaan, kita mempunyai negara bangsa. Alright? Okey. Next. Kedaulatan yang ketiga ialah kedaulatan undang-undang. Okey, kedaulatan undang-undang bermaksud kerajaan dan rakyat terikat dengan undang-undang yang perlu dipatuhi. Macam negara kita juga. Kita semua terikat dengan satu undang-undang. Okey? Kita kena patuhi undang-undang tu. In fact, is inside your rukun negara. Betul tak? Rukun negara. Okay, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara. Lepas tu, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang. Rukun negara yang keempat. Okay, kedaulatan undang-undang. Kedaulatan undang-undang menjamin keadilan dan kehidupan bermasyarakat. Badan kehakiman yang bebas dan berwibawa diwujudkan untuk memelihara dan melaksanakan undang-undang itu. So undang-undang kita ni adalah di bawah satu badan yang dinamakan Badan Kehakiman.
Kedaulatan undang-undang menjadi prinsip keempat rukun negara kita. Okey, itu maksudnya kedaulatan undang-undang. Okey, alright. So very simple. Okay, and the fourth kedaulatan ialah kedaulatan antarabangsa, international. Kedaulatan antarabangsa merujuk kepada pengiktirafan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau dikenali sebagai PBB terhadap sebuah negara yang tidak boleh dicabuli oleh negara lain. Maksudnya kedaulatan antarabangsa ni telah dibuat oleh PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu, yang telah menyatakan sebuah negara itu tidak boleh dicabuli atau diambil oleh negara lain. Okey, itulah maksudnya kedaulatan antarabangsa. Deklarasi Hubungan Persahabatan PBB pada tahun 1970 mengesahkan prinsip persamaan kedaulatan dari segi undang-undang antarabangsa. Keanggotaan negara kita dalam PBB membuktikan bahawa dunia mengiktiraf negara kita sebagai negara yang bebas, merdeka dan berdaulat. Okey, dan berdaulat. Okey. So kedaulatan antarabangsa ni sebenarnya adalah daripada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Dan kita Malaysia ialah sebuah negara yang menjadi ahli kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. So dalam pertubuhan itu, bila mereka buat deklarasi hubungan persahabatan 1970, they have clearly said that sesebuah negara tidak boleh dicabuli atau diambil oleh negara lain. Okey, itulah yang dinamakan sebagai kedaulatan antarabangsa. Kelas, ini logo ni awak kena tahu. Ini adalah logo Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Ni dalam gambar ni warna biru ni, biru putih ni. Okey. Okey, selain daripada itu, Dr. Ismail Abdul Rahman, Dr. Ismail Abdul Rahman, Ismail Ali dan Tengku Jaafar sedang mendengar ucapan pembukaan di Perhimpunan Agung PBB ke-12 sewaktu Persekutuan Tanah Melayu diterima sebagai anggota ke-82 Badan Dunia itu pada 17 September 1957. So, negara kita masuk PBB atau negara kita menjadi ahli kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, okey, pada 17 September 1957, and we are the negara yang ke-82 yang telah memasuki PBB. Are you clear so far? Are you clear so far? Okay, good. Yang lain okey ke? Kalau nak cikgu ulang bagi tahu ya. Alright. Okay, next. Okay, dengan tu kita dah habis salah satu bahagian dalam kedaulatan. Okay. So kita dah habis konsep kedaulatan dan kita juga dah habis tentang jenis-jenis kedaulatan. Okey, sebelum kita masuk soalan struktur ni, cikgu nak tanya sikitlah soalan. Okey, namakan 4 jenis kedaulatan. Write in the chat area quickly. 4 jenis kedaulatan. Namakan 4 jenis kedaulatan. Okay, let's see. Traditional modern undang antarabangsa. Yes, traditional modern undang-undang antarabangsa. Traditional modern undang-undang antarabangsa. Okay, good. You know why I asked you to write? Bila kamu tulis, kamu ingat lagi cepat. Okay, traditional, modern, undang-undang dan antarabangsa. Okay, alright. Soalan seterusnya. Apakah
keyword atau kata kunci untuk undang-undang tradisional. Untuk undang-undang tradisional. Apa kata kunci untuk undang-undang tradisional? Okey, betul Liana, kuasa mutlak, pemerintahan mutlak, sistem pemerintahan mutlak, patuh kepada raja. Yes, very good. Okey, apakah pula isi ataupun kata kunci untuk kedaulatan moden? Raja berperlembagaan lagi, perlembagaan lagi, hak rakyat, betul lagi? Hak rakyat berperlembagaan, yes. Lagi? Lagi satu, hak asasi manusia, okey lagi? Ada satu tu. Negara bangsa, yes, very good. Negara bangsa, okey, good. Alright, seterusnya, siapakah yang telah melancarkan kedaulatan antarabangsa? PBB, okey, PBB, okey, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Okey, soalan seterusnya, negara kita merupakan negara yang keberapa menjadi ahli kepada PBB? (82). Okey, pandai-pandai belaka. Okey, good, great. Okey, sekarang kita masuk kepada soalan struktur kelas. Okey, jom kita tengok sikit soalan struktur ya. Apakah yang okey, ini adalah soalan-soalan struktur yang boleh keluar untuk bab ini ya, yang boleh keluar dalam SPM. Okey, soalan pertama, apakah yang dimaksudkan dengan kedaulatan tradisional? 3 markah. Apakah yang dimaksudkan dengan kedaulatan tradisional? 3 markah. Okey, lagi sekali cikgu nak ingatkan cara menjawab. Okey, kalau soalan struktur ni, soalan dia berbentuk macam ni, lepas tu dibagi 3 markah, lepas tu dia tak bagi huruf Roman. Dia tak bagi huruf Roman 1, 2, 3. Dia blank aja, dia bagi garisan. So awak kena jawab dalam bentuk ayat penuh. Awak kena jawab dalam bentuk ayat penuh. Okey? Alright. Okey, kita tengok dulu jawapan untuk soalan 1 ya. Apakah yang dimaksudkan dengan kedaulatan tradisional? Okey. Inilah jawapan yang cikgu dah sediakan ya untuk soalan 1. Okey. Kedaulatan tradisional bermaksud sistem ni SIS ya, tertulis bahasa Inggeris pula. Kedaulatan tradisional bermaksud sistem pemerintahan berkuasa mutlak. 1 markah. Okey, cikgu tak nak bagi markah lah. Kamu kira markahnya. Okey, kamu sendiri kira markah, bagi tahu cikgu berapa ya. Cikgu baca je. Kedaulatan tradisional bermaksud sistem pemerintahan berkuasa mutlak. Selain itu, kedaulatan negara berpaksi kepada kedaulatan Raja-Raja Melayu. Seterusnya, raja merupakan pemerintah yang mempunyai kuasa tertinggi dan taat setia rakyat akan mengukuhkan kedudukan atau kedaulatan raja. Okey, cuba kamu mark sikit. Kamu jadi pemeriksa, bagi saya berapa markah boleh dapat kat sini? Okey, ramai kata 4. Okey, Brian, Natasha, semua kata 4. Okey, very good. Pandai dah kamu Dah boleh mark, dah boleh jadi marker lah. Okey, kedaulatan tradisional bermaksud sistem pemerintahan berkuasa mutlak. Kat sini kamu dapat 1 markah. Okey, selain itu kedaulatan negara berpaksi kepada kedaulatan Raja-Raja Melayu. Lagi 1 markah. Seterusnya, raja merupakan pemerintah yang berkuasa, mempunyai kuasa tertinggi. 1 markah. Dan taat setia rakyat akan mengukuhkan, mana kursor saya? Mengukuhkan kedudukan atau kedaulatan raja. 4 markah. Okey, 4 markah semua sekali. Okey, so memandangkan tadi markah penuh ialah 3, so kamu boleh dapat 3/3. Markah penuh. Lagi sekali cikgu nak ingatkan, soalan yang tak ada huruf Roman, okey, awak kena jawab dalam bentuk ayat penuh. Lagi satu, pemarkah itu juga akan tengok adakah awak mulakan dengan kata tugas, ya, adakah awak ada penanda wacana, ya, dan adakah awak menulis dengan ayat penuh, ya. So awak bolehlah dapat markah penuh.
Okey, clear Okey, ini adalah jawapan nombor 1. Okey, kita tengok pula soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua, jelaskan ciri-ciri kedaulatan moden. Jelaskan ciri-ciri kedaulatan moden. Okey, ciri-ciri kedaulatan moden 3 markah. Okey, let's see the jawapan untuk yang kedua. Okey. Yang kedua, okey, saya sebut, saya baca, kamu mark. Ciri-ciri kedaulatan moden ialah ia merupakan idea kemunculan negara-negara barat dan bermula selepas revolusi keagungan di England. Seterusnya ia dikaitkan dengan rakyat dan kerajaan berparlimen. Selain itu, kedaulatan dikaitkan dengan nasionalisme. Berapa markah semua? 4. Okey, betul ke? Siapa-siapa lagi nak cuba? 4 juga. Okey, now kita tengok Ciri-ciri kedaulatan moden ialah ia merupakan idea kemunculan negara-negara barat, 1 markah. Okey, negara-negara barat 1 markah. Bermula selepas revolusi keagungan di England, 1 lagi markah. Seterusnya ia dikaitkan dengan rakyat, 1 lagi markah, dan kerajaan berparlimen, 1 lagi markah, 4 dah. Selain itu ia dikaitkan dengan nasionalisme, 1 lagi markah. So ada 5 markah kat situ. Okey, 5 markah kat situ. So memang awak boleh dapat markah penuh 3/3. Alright? Okey, sekarang kita tengok kepada soalan yang ketiga. Okey, soalan ketiga, ini soalan kebat. Soalan kebat. Setiap negara dunia hari ini mengamalkan pelbagai jenis kedaulatan. Mengapakah hal tersebut terjadi? Lagi sekali ya. Setiap negara dunia hari ini mengamalkan pelbagai jenis kedaulatan. Tak kiralah ada yang kedaulatan tradisional, ada yang guna kedaulatan antarabangsa, ada yang guna kedaulatan moden dan sebagainya. Okay, but whatever it is, kebanyakan negara-negara di dunia ini memang mengamalkan konsep kedaulatan. Mengapakah hal tersebut terjadi? Okay, can I get some answers from you? Saya tak nak tunjuk answer saya. Cuba kamu jawab soalan ni. Okay, bagi sedikit pandangan daripada awak, kenapa semua negara ini mengamalkan kedaulatan? Kamu dah faham apa itu kedaulatan? Ia merupakan kuasa tertinggi, negara bebas. Okay, ada undang-undang dan sebagainya. Okey, Lok E kata mengapa hal ini terjadi? Kerana mereka mempunyai kebudayaan yang berbeza. Okey, boleh diterima. Lagi? Okey, come on. Supaya negara tidak dijajah oleh negara asing. Okey, boleh. Telah mencapai kemerdekaan, kerana negara telah mencapai kemerdekaan, boleh diterima. Mengikut latar belakang atau sejarah sesebuah negara. Okey, betul Azizi. Yi Ching kata untuk mempertahankan maruah negara bangsa, boleh. Okey, ada lagi tak jawapan-jawapan? Menunjukkan pentadbiran sendiri, okey, boleh. Okey, the rest, cuba. Ini adalah soalan kebat. Menunjukkan pentadbiran. Okey, lagi. Dapat mewujudkan keagungan negara, okey, boleh. Ada lagi siapa-siapa nak try? Okey, tak apa. Alright, that's a good try. Yes, all your answers are boleh diterima ya, boleh diterima. Okey, kita tengok answer yang cikgu bagi ya. Okey, yang ketiga. Okey, setiap negara, okey, you mark Setiap negara mengamalkan pelbagai jenis kedaulatan kerana sistem pemerintahan yang berbeza.
Okey, satu negara pemerintahan dia maybe demokrasi, satu negara maybe komunisme, satu negara republik. So setiap negara itu mempunyai pemerintahan yang berbeza, so dia mengamalkan jenis kedaulatan yang berlainan. Okey. Oleh itu kedaulatan adalah mengikut kerajaan atau pemimpin yang memerintah. So kedaulatan tu dia kena ikut kerajaan dia lah dan pemimpin dia. Selain itu, setiap negara ada hak untuk menentukan jenis kedaulatan, iaitu mereka dapat menentukan pentadbiran sendiri. Okey, next. Negara yang berdaulat juga dianggap sebagai negara yang merdeka. Okey, berapa markah boleh dapat? Kersa saya ni asyik hilang aja. Okey, ada kata 5, ramai kata 5. Okey, let's mark. Okey. So setiap negara mengamalkan pelbagai jenis kedaulatan kerana sistem pemerintahan yang berbeza, 1 markah. So dia adalah mengikut kerajaan atau pemimpin yang pemerintah, 2 markah. Selain itu setiap negara ada hak untuk menentukan jenis kedaulatan, 3 markah. Iaitu mereka dapat menentukan pentadbiran sendiri, 4 markah. Dan ia juga dikenali sebagai negara yang merdeka, 5 markah. Betul. Okey, so memandangkan soalan tu jawapan dia adalah 4 markah, so awak boleh dapat markah penuh. Okey, so if you notice class, alright, if you notice, semua jawapan yang cikgu bagi lebih daripada markah yang telah ditetapkan. Okey, lagi sekali cikgu nak stres kat sini, untuk sejarah sangat-sangat digalakkan untuk memberi jawapan yang lebih. Kod-kod lah salah satu jawapan tu tak dapat diterima, awak ada backup. Okey, awak ada backup. So always please melatihkan diri kamu untuk memberi jawapan yang lebih daripada apa yang dikehendaki. Kalau 3 markah, bagilah 4 isi atau 5 isi. Kalau 4 markah, bagilah 5 atau 6 isi. Okey. So itu adalah salah satu contoh soalan struktur untuk 1.1 tentang konsep kedaulatan, ya. Okey, now kita teruskan 1.2. Ciri negara yang berdaulat. Okey, ciri-ciri negara yang berdaulat. Tadi kamu dah belajar semua tentang konsep kedaulatan, kamu dah belajar tentang jenis-jenis kedaulatan. Okey, sekarang kita masuk kepada ciri negara yang berdaulat. Okey, ini adalah ciri-ciri negara yang berdaulat. Okey, mempunyai pemerintahan. Okey, so sebuah negara yang berdaulat mesti ada pemerintahan, mesti ada sempadan dan mesti ada perundangan. Selain daripada itu, mesti mempunyai rakyat. Okey, mesti ada 4 ciri ini. Mempunyai pemerintahan, mempunyai sempadan, mempunyai perundangan dan mempunyai rakyat. PSPR. Pemerintahan, sempadan, perundangan, rakyat. Okey, ini adalah ciri negara yang berdaulat. Okey, kita tengok the first one, mempunyai pemerintahan. Pemerintahan negara berdaulat diwujudkan untuk menjaga kestabilan politik, keamanan, pertahanan dan ekonomi. Pemerintahan ini mesti dijalankan secara teratur. Okey, Malaysia mempunyai sebagai sebuah negara persekutuan mengamalkan sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. So kita adalah sebuah negara berdaulat kerana kita mempunyai pemerintahan. Okey, kita ada pemerintahan iaitu sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. So ini adalah satu ciri penting dalam kedaulatan, ciri-ciri kedaulatan. Ketua utama negara ialah Yang di-Pertuan Agong, ketua kerajaan ialah Perdana Menteri. Jangan confuse, ya. Ketua utama negara ialah YDPA, Yang di-Pertuan Agong. Ketua kerajaan ialah Perdana Menteri dan dibantu oleh Jemaah Menteri. Okay, are you clear with the ciri yang pertama ni?
Okey, ini adalah ciri kedaulatan yang pertama. Okey, ciri kedaulatan yang pertama. Okey, ciri yang kedua, okey, negara yang berdaulat mesti ada sempadan. Mesti ada sempadan. Ini adalah sempadan Malaysia. Nampak tak? Sampai sini sempadan Malaysia, yang atas tu Thailand. Bawah ni sempadan Malaysia, bawah tu Singapura. Okey? Sempadan merupakan garis pemisah antara negeri atau negara. Malaysia merupakan negara yang berkongsi sempadan darat, air dan udara dengan negara jiran. Okey, so sempadan Malaysia diakui oleh masyarakat antarabangsa, khasnya PBB. So negara mesti ada sempadan. Barulah ia dipanggil sebagai satu kedaulatan. Penetapan sempadan memudahkan urusan pemerintahan, pentadbiran, pertahanan, pembangunan dan sebagainya. So itu adalah ciri kedua, iaitu mempunyai sempadan. Has got a boundary. Okay? Any question on this? Clear? Untuk ciri kedua? Okay. Okay, sekarang kita masuk kepada ciri ketiga. Mempunyai perundangan. Sistem perundangan menjadi asas kepada peraturan negara. Sistem perundangan penting untuk memelihara kesejahteraan, menjamin keadilan dan melindungi rakyat. Asas kepada sistem perundangan negara kita ialah perlembagaan persekutuan. Parlimen bertanggungjawab untuk menggubal dan menentukan sistem perundangan di negara kita. So sistem perundangan adalah ciri yang ketiga dalam kedaulatan. Okay, and lastly, mempunyai rakyat. Kalau tak ada rakyat, tak adalah kedaulatan. Okay? Rakyat merupakan penduduk sesebuah negara. Rakyat terikat kepada undang-undang dan peraturan-peraturan yang telah dikuatkuasakan. Rakyat negara ini terdiri daripada pelbagai kaum dan bangsa. Mereka disatukan oleh satu bahasa dan kebudayaan, rukun negara dan identiti nasional yang sama. So dengan itu dah habis 4 ciri kedaulatan, iaitu mempunyai pemerintahan, mempunyai perundangan, mempunyai sempadan dan mempunyai rakyat. Kalau negara ada 4 ni, maksudnya negara itu sudah berdaulat. Okay, any question on that class? Okay, tolong tuliskan 4 ciri-ciri kedaulatan. Okay, Ketung ada question. Apakah perbezaan antara badan kehakiman dengan badan perundangan? Okay, now perundangan itu terletak di bawah badan kehakiman. Okay, badan kehakiman tu mereka lah yang buat undang-undang, mereka juga yang akan menyelesaikan masalah-masalah perundangan. Okay. Pemerintahan perundangan sempadan rakyat. Okey, betul. Pemerintahan perundangan sempadan rakyat. Okey, itu adalah 4 ciri-ciri kedaulatan. Okey, good. Okey, kita tengok satu soalan struktur kelas tentang ciri-ciri negara berdaulat. Okey. Nah, soalan struktur ini juga boleh keluar dalam SPM. Okey, another set of question. Nyatakan ciri-ciri negara yang berdaulat. Okey, nyatakan ciri-ciri negara yang berdaulat. So, awak kena, okey, kat sini dia dah bagi tulisan Roman 1, 2 dan 3. Okey, dia bagi tulisan Roman 1, 2 dan 3. Kalau dia dah bagi tulisan Roman macam ni, awak boleh bagi terus jawapannya. Tak perlu tulis dalam ayat yang penuh. Tapi kalau awak nak tulis dalam ayat yang penuh pun digalakkan. Okey, digalakkan. Okey, nyatakan ciri-ciri negara yang berdaulat. Okey, kita tengok jawapan dia. Okey, mempunyai pemerintahan, mempunyai sempadan, mempunyai perundangan dan mempunyai rakyat. Okey, of course, soalan tadi dia minta 3 sahaja. Okey, dia minta 3. Okey, tapi awak nak bagi tambahan put another one 4 pun boleh je. Okey, kan cikgu dah kata digalakkan untuk memberi jawapan yang lebih. Alright?
Okey, soalan yang kedua, mengapakah ciri-ciri di A ni atau di satu ini perlu dipertahankan? Maksudnya, kenapa ciri-ciri yang kita sebut tadi iaitu pemerintahan, sempadan, undang-undang dan rakyat tu semua harus dipertahankan. 3 markah. Okey, cuba kamu bagi jawapan kamu sendiri. Kenapa ciri-ciri ini harus dipertahankan dalam sesebuah negara? Okey, menonjolkan keistimewaan negara, mengekalkan ketenteraman sejagat, okey? Supaya negara kekal kedaulatan dan tidak terjerumus dalam kehuru-haraan, okey, untuk menjamin kemakmuran negara, good, melicingkan pentadbiran negara, okey, bagus. Alright? Okey, betul. Jawapan-jawapan kamu semua boleh diterima. Okey, let's look at the jawapan yang cikgu sediakan. Okey, soalan yang kedua, ciri-ciri negara yang berdaulat harus dipertahankan untuk menjaga kestabilan politik. Okey, selain itu, where's my cursor? Okey, selain itu, sempadan merupakan garis pemisah antara negeri dan negara. Seterusnya, untuk meningkatkan ekonomi negara dan memudahkan urusan pentadbiran, perundangan pula dapat memelihara kesejahteraan negara. So ada 1, 2, 3, 4, 5 markah di situ. Okey, 5 markah di situ. Alright? Okey, sekarang kita tengok soalan yang ketiga iaitu soalan kebat. Bagaimanakah persiapan anda dalam menjamin kedaulatan negara berkekalan? Okey, bagaimana pula peranan anda? Apakah peranan anda untuk menjamin kedaulatan negara kita ni boleh dikekalkan? Okey, cuba bagi sedikit jawapan. Macam mana kita sebagai rakyat nak menjamin, nak mengekalkan kedaulatan ini? Okey, Azizi kata, okey, Dewan Asukan kata mematuhi undang-undang, okey boleh. Azizi kata memberi taat setia kepada pemerintah, okey boleh lagi. Okey, yang lain-lain cuba jawab, siapa yang belum jawab lagi tu? Cubalah jawab. Faiz, Kailing, Nur Sheridina, Wilson. Try menjawab. Okey, Ketong Si menghayati prinsip rukun negara. Yes, betul. Kita harus menghayati prinsip rukun negara untuk mengekalkan kedaulatan. Okey, Yiching bersikap bertolak ansur dan bekerjasama dengan rakyat pelbagai kaum untuk memupuk perpaduan rakyat berbilang kaum. Okey, boleh lagi? Lagi? Macam later je. Mengelakkan menimbulkan isu-isu sensitif. Okey, Syria betul. Lagi? Ada lagi tak nak cuba? Natasha, try.
tidak melanggar undang-undang ditetapkan oleh kerajaan. Betul? Yes, okey, okey. Semua ni boleh diterima. Okey, kita tengok jawapan cikgu. Okey. Alright? Okey. So, kita harus menghormati raja dan pemimpin untuk menjamin kedaulatan negara berkekalan. Okey, menghormati raja dan pemimpin. Selain itu, kita harus mematuhi undang-undang negara. Seterusnya, menyokong dasar-dasar negara yang telah disediakan. Lebih-lebih lagi ialah memupuk perpaduan negara agar negara hidup aman. Okey, kita juga harus menjaga imej negara dan meningkatkan pembangunan negara. Okey, kita tengok berapa markah kat sini ya. Kita harus menghormati raja dan pemimpin boleh dikira sebagai 1. Selain itu kita harus mematuhi undang-undang negara 2. Seterusnya menyokong dasar-dasar negara yang telah disediakan 3. Lebih-lebih lagi ialah memupuk perpaduan negara 4. Lepas tu saya bagi huraian. Saya bagi huraian agar negara hidup aman 5. Kita juga harus menjaga imej negara 6. Dan meningkatkan pembangunan negara. 7 markah awak boleh dapat kat situ. Okey, 7 markah boleh didapati daripada soalan itu. Dan sebelum saya bagi 7 markah tu, saya akan tengok juga adakah awak gunakan kata tugas. Yes, iaitu kita harus menghormati raja pemimpin untuk menjamin kedaulatan negara. Ada kata tugas. Lepas tu ada penanda wacana. Ada. Lepas tu adakah ayat kamu ayat yang penuh? Yes. Alright. So dengan tu kamu boleh dapat markah. Okey, yang penuh untuk ini. Okey, Wepinsit tidak melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh kerajaan dan membeli produk buatan Malaysia untuk menjamin kedaulatan. Bolehlah, boleh diterima juga. Okey. Okey, next kita pergi kepada 1.3. Kepentingan mewujudkan negara berdaulat. Okey, apakah kepentingan untuk mewujudkan negara berdaulat? Okey, ni kita nak habis dah sikit lagi. Alright. Okey, ada sorry ya, sekejap. Okey, ada 4 kepentingan. Okey, ada 4 kepentingan mewujudkan negara berdaulat. 1, untuk keberkesanan pentadbiran. Bila kita mempunyai negara yang berdaulat, pentadbiran kita lebih berkesan. Yang kedua, ekonomi kita lebih makmur. Yang ketiga, sejahtera. Okey, hidup aman. Yang keempat, kita mempunyai hubungan luar yang bagus. Okey, kita boleh mewujudkan hubungan luar negara yang bagus. Okey, ini adalah 4 kepentingan untuk mewujudkan negara berdaulat. Okey, we go one by one. First one, keberkesanan pentadbiran. Okey, kedaulatan memberikan kebebasan kepada negara untuk menjalankan urusan pentadbiran tanpa campur tangan pihak luar. Bila kita berdaulat, maksudnya kita boleh buat keputusan sendiri, kita tak perlu ada campur tangan daripada orang luar. Dasar pentadbiran negara dilaksanakan dengan berkesan melalui jemaah menteri dan juga kementerian yang berkaitan. Ini adalah satu contoh gambar. Mesyuarat Jemaah Menteri diadakan pada tahun 1990, dipengerusikan oleh Tun Dr. Mahathir, kamu nampak kat sini. 5 hari, okey. Dan keberkesanan pentadbiran melalui sistem jemaah ini masih kekal diamalkan hingga hari ini. So this can only be done, okay, this kind of pentadbiran hanya boleh dilakukan atau hanya boleh diwujudkan jika negara kita berdaulat. Alright, so itu adalah kepentingan negara yang berdaulat. 1, untuk memberi pentadbiran yang berkesan. Okey. Kerjasama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri yang dilakukan melalui pengagihan kuasa mewujudkan keberkesanan pentadbiran. Sistem pentadbiran juga diperkukuhkan dengan undang-undang dan perlembagaan persekutuan. Okey, ini semua adalah kepentingan dia. Okey, kepentingan yang kedua ialah dari segi kemakmuran ekonomi. Okey, adakah negara berdaulat ini memberi satu kepentingan dari segi ekonomi? Yes. Kedaulatan penting untuk negara melaksanakan kemakmuran ekonomi. Selepas negara mencapai kemerdekaan, pelbagai usaha dilakukan untuk memajukan dan meningkatkan taraf hidup rakyat berbilang kaum. Pembangunan ekonomi meliputi bidang pertanian, perindustrian dan banyak lagi. Semua ini boleh didapati jika negara kita berdaulat. Okey, kamu boleh tengok gambar kat sini. Tun Abdul Razak
okey, di depan Perdana Menteri Malaysia yang kedua melawat kawasan luar bandar bagi memantau pelaksanaan program pertanian itu. Alright, so ini menunjukkan satu negara yang berdaulat, boleh meningkatkan ekonomi. Okay, next sila kesejahteraan sosial. Okay, kedaulatan penting untuk melaksanakan dasar-dasar sosial bagi kesejahteraan rakyat. Negara dapat melahirkan generasi yang berilmu dan berkemahiran melalui pendidikan. Okey, melalui pendidikan. Selain daripada itu, oleh itu mereka dapat memberi sumbangan pembangunan negara. Beberapa perkara berkaitan dengan bahasa kebangsaan, kebudayaan, rukun negara, semua itu dapat memupukkan lagi semangat perpaduan dalam kalangan rakyat. So all this can only happen kalau negara kita berdaulat dan bebas daripada tekanan orang asing. Okey, contohnya kamu tengok gambar kat sini, ini merupakan pasukan bola sepak kebangsaan yang berjaya melayakkan diri ke Sukan Olimpik 1972 ya. So during the Olympic 1972, negara kita pernah menjadi wakil untuk pasukan bola sepak. Dan pasukan ini kalau kamu tengok diwakili oleh semua kaum. Okey, ada Melayu, Cina dan India. Semua kaum ada dalam pasukan bola sepak ini. Okey, inilah dimaksudkan dengan kesejahteraan sosial. And lastly, kecemerlangan hubungan luar. Okey, kedaulatan penting bagi memberi hak kepada negara untuk menjalinkan hubungan dengan negara luar. Hubungan ini dibentuk melalui penggubalan dasar luar negara kita. Selain dapat menjalinkan hubungan diplomatik dan persahabatan dengan negara luar, negara juga dapat mengadakan perjanjian dan kerjasama dalam pelbagai bidang. Okey, kalau kamu tengok gambar ni, ini merupakan Tun Hussein On, Perdana Menteri Malaysia yang ketiga, bertemu dengan Anwar Sadat, itu Presiden Mesir di Mesir. Okey, so ini merupakan satu pertemuan persahabatan ataupun hubungan diplomatik. So all this can only be done apabila negara kita mempunyai ciri-ciri kedaulatan. Okey. Kesannya bila kita ada ciri-ciri macam ini dan bila kita ada hubungan diplomatik macam ini, kesannya Malaysia menikmati pelbagai faedah dan kelebihan dalam usaha mempertahankan kedaulatan, keanggotaan Malaysia dalam pertubuhan serantau dan juga pertubuhan antarabangsa telah meningkatkan imej negara. Contohnya, bila Malaysia menjadi ahli dalam pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, ini telah meningkatkan lagi imej negara kita. Begitu juga dengan negara-negara lain. Masyarakat antarabangsa mengakui peranan dan kebolehan negara kita setaraf dengan negara lain di dunia. Okey, so itu adalah kecemerlangan hubungan luar negara. Okay, any question dalam kepentingan tu kelas? Okay, so kepentingan negara berdaulat ada 4. Okay, cuba tulis dalam chat area, apakah kepentingan negara berdaulat? Cuba tulis sikit, apakah kepentingan negara-negara berdaulat atau kedaulatan untuk sesebuah negara? Okey, meningkatkan imej negara. Okey, itu comes under kecemerlangan hubungan luar negara. Okey, lagi? Lagi kelas?
Ekonomi, yes. Meningkatkan imej negara, ekonomi. Okey, pengurusan pentadbiran dan sebagainya. Alright. Okay, the last one ialah langkah mempertahankan kedaulatan. Inilah yang terakhir. Okay, so kalau keluar dalam esei, kamu boleh jawab soalan ni. Apakah langkah-langkah untuk mempertahankan kedaulatan? Okay, satu ialah mewujudkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. Inilah salah satu langkah untuk mempertahankan kedaulatan. Yang kedua, mengekalkan perpaduan kaum. Okey, langkah kedua untuk mempertahankan kedaulatan. Yang ketiga, memupuk patriotisme dan akhirnya mengukuhkan pertahanan negara. Okey, so ada 4 langkah untuk mempertahankan kedaulatan negara. Okay, you can take this as your for essay. Alright. Okay, untuk mewujudkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi, all depends on the pemerintah dan rakyat mempunyai peranan yang sama untuk menjamin kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. Pemerintah melaksanakan pentadbiran dengan cekap, okey, serta menganjurkan program yang boleh memajukan ekonomi. Rakyat pula harus memberi kerjasama. So macam mana kita nak kekalkan ni? Pemerintah buat dasar-dasar, rakyat harus bekerjasama dengan pemerintah. Okey, dengan itu kita boleh memajukan politik dan ekonomi. Okey, selain daripada itu, kita harus mewujudkan pentadbiran yang lebih cekap. Mengelakkan amalan rasuah adalah sangat penting untuk mengekalkan kedaulatan negara kita. Alright, dan memastikan agihan sumber kekayaan negara secara adil supaya semua orang dapat merasai pembangunan ekonomi itu. So all these are the langkah-langkah untuk mengekalkan kedaulatan negara. Dan juga melaksanakan undang-undang. Okay, selain daripada itu, kita juga harus sebagai rakyat, kita harus memberi kesetiaan kepada raja dan negara, menyokong segala usaha-usaha dan dasar-dasar yang telah dibuat oleh kerajaan dan memupuk semangat kerjasama antara kaum. Okay, all this is very important untuk mengekalkan kestabilan politik dan ekonomi negara kita. Okey, mengekalkan perpaduan kaum juga merupakan satu langkah untuk mengekalkan kedaulatan negara. Okey, sejak awal kemerdekaan, pemerintah dan rakyat berusaha untuk mengekalkan perpaduan kaum. Perpaduan ini merupakan satu yang sangat-sangat penting. So, beberapa langkah harus dilaksanakan untuk memupuk semangat perpaduan kaum ini, ya. Okey. Banyak langkah-langkah yang telah dibuat. Salah satu langkah ialah dari segi dasar dan undang-undang untuk perpaduan kaum. Memastikan keberkesanan pelaksanaan dasar-dasar ini dari segi bahasa, budaya dan sebagainya. Dan selain itu, kita harus merangka program, okey, dan kempen. Ini selalunya dibuat oleh kerajaan. Okey, mereka akan merangka program dan kempen untuk meningkatkan perpaduan negara dan juga memperuntukkan perbelanjaan yang cukup untuk membuat program-program sebegini. All this is very important untuk memupuk perpaduan kaum. Okey, langkah seterusnya untuk perpaduan kaum ni banyak. Cikgu dah bagi banyak isi kat sini. Isi-isi ni semua kamu boleh guna untuk esei, ya. Menggunakan bahasa kebangsaan dan prinsip rukun negara juga dapat mengekalkan perpaduan kaum, memahami dan menghormati agama serta budaya lain, mengamalkan semangat perkongsian, toleransi dan sebagainya, dan juga melibatkan diri dalam program-program kemasyarakatan. All these adalah isi-isi untuk mengekalkan perpaduan kaum. Okey, yang ketiga ialah memupuk patriotisme. Okey, patriotisme tu maksudnya semangat cinta akan negara. So, patriotisme merupakan nadi kepada kebebasan, kestabilan dan kemajuan sesebuah negara. So, semangat ni sangat penting untuk dilahirkan. So, macam mana nak lahirkan semangat ini? Okey, sebagai pemerintah, mereka boleh menganjurkan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Pahlawan, mewajibkan mata pelajaran sejarah sebagai mata pelajaran teras di sekolah, menganjurkan kempen dan menerbitkan filem-filem yang bercorak antara nasionalisme, patriotisme,
dan memberikan pengiktirafan kepada rakyat Malaysia yang berjasa kepada negara. Ini juga boleh meningkatkan semangat patriotisme kepada negara tersebut. Ya. Okey, bagaimana rakyat pula nak meningkatkan semangat patriotisme? Peranan rakyat ialah menghormati lambang-lambang negara seperti jalur gemilang, jata negara dan lagu negaraku, menyanjungi dan menghargai adat dan warisan negara, meningkatkan imej-imej negara dan juga menghargai tokoh-tokoh negara kita. Ini adalah peranan rakyat untuk memupuk patriotisme. All this isi kat sini ni awak boleh guna untuk BM pun. Kalau ada karangan BM tentang patriotisme ni awak boleh guna isi-isi ini. Okey? Okey, finally ialah mengukuhkan pertahanan negara. Pemerintah dan rakyat mempunyai tanggungjawab untuk mempertahankan negara daripada ancaman musuh. So pertahanan negara ni sangat-sangat penting untuk kekalkan kedaulatan. Okey, kita tengok tanggungjawab pemerintah. Okey, sebagai pemerintah macam mana mereka nak menjaga pertahanan negara? Of course, mereka kena gubal dasar dan undang-undang. Peka terhadap isu keselamatan. Semua pemimpin mesti peka kepada isu keselamatan. Mengadakan perjanjian pertahanan serta latihan ketenteraan dengan negara-negara serantau dan juga antarabangsa. Memodernkan asas aset-aset ketenteraan. Kita harus ada aset atau perkakas yang moden untuk ketenteraan. Okay, just to be ready. Dan memastikan pasukan keselamatan sentiasa bersiap siaga menghadapi cabaran. Okay, so itu adalah cara seorang pemerintah untuk menjaga pertahanan negara. Bagaimana pula dengan rakyat? Okey, sebagai rakyat, peka terhadap isu keselamatan, contohnya memberi maklumat tentang pemberontakan atau pencerobohan. Kalau kita tahu, kita kena terus laporkan kepada pihak tertentu. Mengelakkan kolaborasi dengan pihak luar, okey, yang dapat menghancurkan negara kita, dan menganggotai pasukan keselamatan dan pasukan sukarelawan. Dan kita juga harus mempunyai semangat sanggup berkorban demi bangsa dan negara. Okey, dengan itu dah habis bab ini kelas. Okey, let me stop the share. So kita dah buat 1.1 sampailah 1.4. Okey, 1.1 sampai 1.4. Okey, tentang kedaulatan negara. Alright, so bab 1 tingkatan 5 dah habis. Cikgu dah sertakan soalan-soalan struktur untuk beberapa segmen. Okey, satu ialah bahagian konsep dan satu lagi ialah bahagian ciri-ciri. Alright, so basically sebagai kesimpulan, you have learned konsep kedaulatan. Alright, lepas tu jenis-jenis kedaulatan, ciri-ciri kedaulatan, kepentingan kedaulatan kepada sesebuah negara, dan apakah langkah-langkah untuk mempertahankan kedaulatan tersebut. Alright, so these are basically the perkara-perkara yang kamu telah belajar dalam bab ini. Okey, bab ini agak penting jugalah untuk SPM, bab 1 tingkatan 5. Alright. Any soalan kelas? Okey. Yang lain-lain ada tak apa-apa soalan nak tanya? Are you clear dengan bab hari ini? Okay, clear. So you can use this. Okay, maybe organizer can put back the link untuk cikgu tafsiran tokoh berkemungkinan besar keluar di bahagian esei. Tafsiran tokoh selalunya esei cikgu rasa tak sangatlah. Dia lebih kepada objektif atau struktur. Ya, objektif atau struktur. Yang bahagian esei itu, thank you organizer. Okay, you can see the slide, the link here ya for the slide. Okay, bahagian esei ni ialah lebih kepada maybe ciri-ciri kedaulatan, okay, ciri-ciri kedaulatan, kepentingan kedaulatan dan juga langkah-langkah mempertahankan kedaulatan. Yang ni boleh masuk dalam esei.
Okey, ciri-ciri kedaulatan, kepentingan kedaulatan dan langkah-langkah mempertahankan kedaulatan boleh masuk dalam esei. Okay, any other questions? Okay. No question. So I hope you are clear. Kamu dah ulang kaji lah. Okay, at least you dah ulang kaji bab ni. Okay, so you are more clear apa maksud kedaulatan dan sebagainya. Okay, dan soalan struktur yang boleh keluar pun cikgu dah bagi dah kat situ. Okay, minggu depan cikgu akan keluarkan lagi satu bab. Okey, tak sure lagi bab mana. Bab yang cikgu anggap agak penting lah akan cikgu share dengan you all minggu depan. Okey, bab tingkatan 5. Okey, sekarang semua tingkatan 5. Okey, sampai habis sesi seminar ni kita akan buat tingkatan 5. Okey, tingkatan 4 cikgu dah buat dah beberapa bab. So next will be tingkatan 5. Okey, kat sekolah kamu dah habis ke silibus? Bab mana sekarang kat sekolah? Dah habis lah. Okey, silibus semua dah habis. So sekarang tinggal ulang kaji aje lah. Oh, bab 10. Okey. Okey, so sekarang tinggal ulang kaji sajalah kan? Okey, so ambil session ni sebagai satu cara untuk mengulang kaji. Okey? Okey, any other last question? Tak ada? Okey, last week ada, kalau ada siapa-siapa yang ada buat esei minggu lepas, nak tunjuk-tunjuk kat cikgu sikit ke? Nak tengok dapat markah apa ke? Ada tak? Tak ada? Okay. Kalau tak ada, okay. So we meet next week, ya. Yeah? Okay. That's all for today. Thank you. Kita jumpa minggu depan, ya. Okay, bye.